bertemu dengan untuk kelas tajwid, juga wakaf ibtidak. Kita panggilkan di mana nak baca, di mana nak berhenti, di mana nak mulakan. Dan juga hari ini Ustaz nak mulakan dengan surah yang mana tu Ustaz? Surah Dukhan. Nanti Ustaz bagi tahulah sikit apa dia punya panggilan semua ya. So saya pun tak nak ambil masa Ustaz yang lama sebab Ustaz punya masa ni adalah sejam setengah, iaitu tamat pada pukul 10. Saya tengok dalam kita punya poster tu 10.30 tak ya? Tamat pada pukul 10 ya. Okey, itu tak apa, itu management tu ada silap sikit Ustaz. So silakan Ustaz. Kami mengalu-alukan, kami mengalu-alukan sangat Ustaz dah datang balik bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita mulakan kuliah ya bagi kita ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Pertamanya ribuan kesyukuran kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala ya, dengan izinnya ya, hidayah dan taufiknya, alhamdulillah kita diberi ruang masa ya untuk bersama-sama ya di awal pagi ini ya, hujung minggu ini dengan majlis ya pengajian ilmu ya, khusus ya memperkemaskan ya bacaan tajwid ya bagi siri yang pertama pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua kehadiran yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ya kita doa pada Allah Subhanahu wa taala ya dengan keberkatan majlis ilmu ini ya diberikan kefahaman ya, diberikan kekuatan ya, diberikan istiqamah ya, untuk terus menuntut ilmu dan juga dapat ya kita amalkan dan sampaikan ya kepada sahabat-sahabat kita yang lain ya, insya-Allah. Terima kasih tak terhingga ya buat RH Qiraat Center ya, RH Qiraat Center yang diterajui oleh Datin Raja Hananizam ya, yang terus ya komited ya menganjurkan program-program ya, pengajian Al-Quran, qiraat ya, tajwid ya, taranumnya ya. Mudah-mudahan beliau ya bersama dengan timnya terus diberikan kesihatan, dipermudahkan ya segala urusan dan diberikan ganjaran yang besar ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga ya kepada hadirin hadirat ya yang bersama ya dengan saya ya di awal program, iaitu dalam wakaf ibtidak ya. Kita dah tamat ya pada bulan 10 itu ya. Pada bulan 10 dah tamat, lebih kurang dalam ada 20 ya, saya tak ingat, rasa dalam 22 ataupun 21 siri ya, saya tak ingat. Alhamdulillah ya, jadi bolehlah ya selalu diulang-ulang kaji tentang perbincangan wakaf ibtidak tersebut ya secara asas ya bagi pemula ya, untuk mereka-mereka yang nak memahami dalam ilmu wakaf ibtidak ya. Terima kasih juga ya
sepanjang ketiadaan saya ya, hampir masuk 6 bulan juga ya, di ujian dia dengan COVID-19 ya, walaupun masih lagi terasa kesannya ya. Terima kasih semua atas doa-doa semua ya, ada yang menyumbang ya, ada yang kata apa, sumbangan duit ya, wang ringgit ya, untuk memudahkan urusan saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas ya jasa baik kalian ya. Lama tu ya, 6 bulan juga kita tidak bertemu, dan alhamdulillah pada hari ini ya, kita dapat bertemu semula, dan insya-Allah ya, doakan saya terus diberikan kesihatan supaya dapat saya berkongsikan lagi ya, sama-sama kita berbincang ya, khususnya ya untuk mereka-mereka yang nak mencari ya kebenaran ya dalam pembacaan Al-Quran Karim. Jadi alhamdulillah masing-masing sebenarnya daripada sudut bacaan Al-Quran semua dah boleh baca dah ya. Sama ada huruf tu tunggal ya, huruf bersambung, semua dah boleh baca dengan baik. Cuma kita nak perkemaskan ya. Bila sebut perkemaskan, dia memerlukan kemahiran lah ya, sedikit kemahiran daripada kita, menuntut pada kita untuk usaha lebih sikit lagi ya, supaya bacaan kita itu ya menepati ya apa yang dikehendaki oleh ya ulama-ulama ahli tajwid ya dan qiraat, insya-Allah. Alhamdulillah ya. Dan program ini ya, mohon kepada semua ya, hadirin hadirat juga ya, muslimin dan muslimat, semua yang berada di sini dapat sebar-sebarkan lagi ya, sebar-sebarkan lagi ya program kita ni ya, supaya kehadiran ya, supaya kata apa, mereka-mereka yang nak memahami kadang-kadang tak sampai maklumat ya, jadi kita lah sebagai perantara ya, kongsi ya, dengan mereka ya tentang program kita ini, supaya sama-sama kita dapat ambil manfaat, insya-Allah. Okey. Jadi baiklah, bagi pertemuan awal ini ya, cuma sedikitlah ya, saya minta maaf mungkin pagi ni ada construction sikit ya, dekat jiran ya, depan saya ni. Jadi kalau ada gangguan tu sedikit tu, mohon maaf lah. Okey. Jadi insya-Allah ya, pada pagi ini ya, kita akan fokus ya tentang ya di bawah tajuk perkemaskan bacaan tajwid. Bermaksud sebelum ni bukannya kita tak ada, tak tahu, maksudnya kita tahu, tapi kita nak refreshment balik ya, kita nak ulang kaji balik ya, mana-mana yang tertinggal, mana-mana yang kita kurang jelas, kurang faham ya, maka di sinilah medannya untuk kita kongsikan ilmu ya, supaya mana-mana yang ada kelompongan, yang longgar, mana-mana yang ada ketidakfahaman ya dalam konsep bacaan Quran ini, insya-Allah ya. Jadi syaratnya hadir dan yang syaratnya bertanya saja, insya-Allah. Maka ya tidaklah orang kata apa, kita terus dalam orang kata apa, dilema ya dalam ilmu bacaan Quran ini. Jadi ini sebagai kita nak ambil kekuatan lah ya, kekuatan dalam bacaan kita ya, berpandukan dengan hujah-hujah yang kita akan kongsikan nanti, supaya dalam bacaan tu kita rasa puas hati ya, kita akan rasa yakin ya dengan apa yang kita baca. Tak adalah kita ikut-ikut ya, tetapi kita belajar, kita cuba fahami, kita cuba baca dengan yang terbaik, insya-Allah. Okey, jadi kalau semua dah bersedia, segi suara ya, saya ni dulu ya, testing suara bagaimana. Okey, semua clear semua ya, insya-Allah. Ada respon? Seorang? InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Cuma saya tak boleh nak jerit-jerit sangat, masih belum lagi. Ya, Ya, Ustaz. berapa bulan ni tak boleh lagi nak suara yang high tu, tak boleh. Okey, jelas, Ya. Ustaz. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Okey ke Ustaz suara? Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, baik.
Okey, baiklah. Ini yang pertama sekali sebelum kita masuk lebih jauh ya, dalam bacaan Al-Quran itu sendiri. Jadi ini ilmu yang pertama sekali kita kena faham. Ya, bukan setengah orang dia akan baca dulu. Ya, kalau orang dulu kita baca dulu, dah lama esok pandailah tu. Tapi kita ya sekarang ni kita kena yang sebaiknya kita kena tahu dulu ilmu pertama yang perlu kita fahami dengan baik apa dia. Inilah yang kita nak bincangkan ya. Jadi kalau mana yang dah kata dah terlepas dah apa tu, ini kita cover baliklah ya. Jadi bila kita sebagai seorang guru mungkin ada yang jadi guru di sini ya, ataupun orang yang mengajar ya tentang asas-asas ya, Iqra ya, ataupun apa-apa kaedah sekalipun, maka ini sangat penting untuk kita ambil ya, tahu ya sebelum kita memulakan sebutan ya. Sebab Al-Quran ini, ayat-ayat Quran ini semuanya melibatkan sebutan, iaitu suara-suara huruf kan. Kita pernah bincangkan ya, dalam pertemuan-pertemuan saya dahulu, ada 30 suara-suara huruf Al-Quran yang perlu kita bezakan dengan baik, yang perlu kita kuasai dengan baik ya, dalam pembacaan Quran. Bila kita kenal suara-suara huruf ini, maka mudahlah ya. Maksudnya maka kita akan dapat bacaan yang fasih insya-Allah. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh ya, ilmu yang utama sekali ya yang perlu kita ketahui adalah itmam harakat. Ya, ini tak dapat lagi lah ya. Bukan ilmu yang hujung sekali baru belajar benda ni, tapi ini dalam asas bacaan Quran adalah itmam harakat ya, iaitu kesempurnaan ya dalam pengucapan, dalam sebutan ya huruf-huruf Al-Quran. Sebab dalam huruf-huruf Al-Quran ini ya semuanya huruf itu dengan berbaris ya, sama ada ya sakin ataupun harakat lah, fathah, kasrah ataupun dhammah ya. Dan tanda-tanda itu kita dapat secara jelas nampak dalam Al-Quran ya. Baris fathahnya, baris kasrahnya, baris dhammahnya ya, baris sakinnya ya. Daripada awal suratul Fatihah sampailah suratul Nas, isyarat tanda-tanda tu ya ada ya dalam setiap kalimah Al-Quran ya, sampailah daripada awal daripada Fatihah sampailah pada suratul Nas. Jadi bermaksud ya ilmu yang berkaitan dengan isyarat ataupun tanda-tanda bacaan ini ya, fathah, kasrah, dhammah dan sukun ini ya perlu kita sempurnakan. Maksudnya kena tahu ya dengan lebih lanjut ya. Sebab dalam nak menjadikan tanda-tanda ini yang kita lihat ya, yang sekarang ni dah siap tanda fathahnya, kasrah, dhammahnya ya, itu adalah melibatkan beratus-ratus tahun ya. Masa tu pemanjangan sampai sekarang kita tengok Al-Quran itu telah ditulis dengan sempurna ya. Jadi isyarat tanda-tanda itu ditambah baik ya sampailah pada kita sekarang ya. Kita lihat dah dapat tu dengan sempurna. Tapi sempurna pada penandaan lah, tapi sempurna pada pembacaan itu yang kita kena cari sebenarnya ya. Sebab apa yang dilakukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali ya, bila dibantu ya dalam meletakkan tanda-tanda baris-baris Al-Quran ini ya, maka pembantu beliau tu diarahkan melihat macam mana aku baca ya. Kalau mulut aku muncung, tanda macam ini. Kalau mulut aku buka, macam ini tandanya ya. Kalau kasrah, mulut sebegini apa direndahkan, maka tandakan ya, letakkan macam ini. Jadi bermaksud penandaan-penandaan yang berlaku dalam Quran yang melibatkan baris-baris ini melihat kepada ya mulut, melihat kepada gerak-gerak mulut ya dalam pembacaan Al-Quran yang dibaca oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Okey, jadi di situ dapat kita faham bahawasanya untuk kita memahami Al-Quran ya, bukan hanya sempurna tanda dalam Quran, tetapi sempurna kefahaman kita dalam kita mengeluarkan ya suara-suara huruf yang berharakat. Ini yang kita nak bincangkan insya-Allah.
Jadi untuk semua yang hadir, ya, itmam harakat ni sangat-sangat penting. Ya, itmam harakat. Ya, mungkin ada yang baru dengar hari ni, mungkin dah dengar pada dulu kan. Tapi kita ulang kaji baliklah. Ya. Jadi apa dia itmamul harakat? Ya, iaitu suatu ilmu yang membahaskan tentang kesempurnaan harakat. Ya, harakat kalau kita sekarang bahasakan dengan baris lah. Ya, baris. Iaitu garisan, ya, baris ataupun garisan, ya, satu garisan. Tapi kalau harakat yang sebenarnya iaitu melibat kepada gerakan, ya, gerakan apa? Gerakan mulut, ya, merujuk fokus terus kepada gerakan mulut ataupun gerakan bibir mulut, ya. Okey. Jadi membahaskan tentang kesempurnaan harakat, iaitu termasuklah fathah, ya, gerakan keadaan fathah, mulut yang fathah, gerakan, ya, kasrah, mulut yang kasrah, dan gerakan mulut yang didammahkan, ya, yang dimuncungkan, yang mana perlu bagi setiap pembaca Al-Quran menekuni. Sebab kalau tak betul-betul dalam kesempurnaan harakat, maka dia akan jadi ikhtilas, ya, harakat tu tak sempurna. Sebab tu bukan dia tak boleh baca Al-Quran tu orang kata apa, bersahaja tak boleh, ya, bersahaja tak boleh, tapi kena tekun betul-betul, perhati, ya, sebab tajwid itu adalah, ya, disebut Imam Jazari apa dia, iaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, ya, dibincangkan, ya, iaitu menyebut setiap huruf-huruf Al-Quran itu, ya, dengan sempurna. Jadi tajwidul huruf, bila sebut tajwid, tajwidul huruf, memperelokkan setiap sebutan huruf, ya, maksudnya menekuni huruf itu, keadaan dia, ragam dia macam mana, ya. Kalau berbaris fathah, ragam dia macam mana, kasrah ragam dia macam mana, dhammah ragam dia macam mana, ya. Jadi kita dapat bezakan, ya, bukan 30 huruf tu sama keadaan gerak mulutnya, ya, tak sama. Benda ini yang kita kena faham sungguh-sungguh, ya, dan menelitinya dalam melafazkan bacaan sama ada ketika huruf itu tunggal, bertunggalan, ataupun bersusun dalam kalimah dan ayat. Tapi kita pada peringkat awal ni kita akan kongsikan, kita akan belajar secara huruf tunggal dululah, ya, huruf dalam keadaan dia tunggal, ya. Kemudian baru kita masuk kepada huruf yang, ya, dalam kalimah ataupun dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan insya-Allah nanti ada praktis nanti, ya, kita gunakan apa yang kita telah bincangkan insya-Allah. Okey. Jadi ketidaksempurnaan, maksudnya kita tak ambil penting hal ini dalam masalah itmam harakat tadi, akan menyebabkan berlakunya pengurangan, ya, tak sempurna, ya, itu yang katakan ikhtilas tadi. Ya, tak sempurna fathahnya, tak sempurna baris bawahnya, tak sempurna baris depan, tak sempurna, ya, akan berlaku pengurangan dan penambahan, ya. Ya, sebab apa? Setiap huruf ini sudah ada timbangan dia, itu yang dikatakan makhraj, dan sifatnya adalah timbangan dia, ya, tak boleh lari. Jadi kalau masalah dalam itmam harakat ini, kalau kita tak kaji betul-betul, maka banyaklah, ya, ketidakfasihan lah, ya. Bukan kata bacaan tu salah, tak betul, tidak, mana kefasihan tu kita tak boleh nak capai dengan baik, ya. Pada huruf yang, ya, pada huruf yang secara tidak langsung akan mencacatkan kefasihan. Dia tak ada lain, dia akan mencacatkan kefasihan bacaan. Okey. Okey, jadi kita terus, ya, pada slide seterusnya. Jadi ini kita faham, ya, tentang apa itu itmam harakat, iaitu mengetahui dengan secara sempurna bagaimana, ya, keadaan mulut, gerakan pada mulut itu ketika menyebut baris fathah, kasrah dan dhammah.
Okey. Ini sebutan huruf tunggal. Maksudnya huruf tu dalam keadaan dia satu, dalam keadaan dia satu huruf lah. Mana belum duduk dalam kalimah. Jadi ini yang kita, mana kalau kita mengajar pun pada orang-orang yang mula nak baca Quran, maka kita akan ajar dengan huruf-huruf yang tunggal dulu. Huruf yang tunggal, baik sama ada kaedah Iqra ke kaedah apa-apa pun dia akan ajar huruf tunggal. Kerana mengenali huruf tunggal itu adalah basic sebelum pergi lebih jauh dalam pembacaan Quran. Tetapi sejauh mana dalam kita menyebut huruf-huruf tunggal itu dengan sempurna? Apa dia punya pengukuran dia? Apa yang kita nak betulkan dalam sebutan huruf tunggal tersebut? Jadi 3 perkara ni yang kita kena tengok. Ini penting ni, dan 3 perkara ni yang kita kena tengok dalam sebutan huruf-huruf tunggal. Yang pertama saya bagi tahu tadi, setiap huruf itu dia tak terlepas daripada harakat. Kalau dia tak atas bawah depan dia akan sakin. Dan harakat-harakat ini bukan sekadar baris yang kita nampak, tetapi adalah isyarat tanda pergerakan mulut yang perlu kita sempurnakan. Dan begitulah tanda-tanda baris itu dicipta hasil daripada gerakan-gerakan mulut yang disebut ataupun yang dibaca oleh Abu Aswad Ad-Du'ali sebelum dalam kata mencipta baris-baris Al-Quran itu. Okey. Jadi dalam sebutan huruf tunggal, perkara pertama kita kena lihat yang kata apa sebagai yang kata panduan manual kita adalah harakat dan sukun. Jadi huruf tunggal itu dia tak lari, harakat dan sukun. Suara yang berharakat dan suara yang sukun. Okey. Tentang hukum-hukum bacaan tu nanti, itu apabila dia dah duduk dalam kalimah, duduk dalam ayat Quran, maka di situ berlaku hukum. Bila dalam keadaan dia tunggal, belum lagi. Belum lagi hukum-hukum itu berlaku. Cuma 3 perkara ni yang kita kena lihat, nak faham betul-betul. Supaya ketika dalam bersusun dalam kalimah, kita boleh baca dengan baik, dapat sempurnakan dengan baik. Okey, itu harakat dan sukun. Yang kedua, dan pada huruf ini juga ada cepat dan lambat dalam sebutan. Cepat dan lambat ini merujuk kepada sifat syiddah, rakhawah dan tawassut ataupun bainiyah. Jadi ada huruf yang disebut dengan cepat. Ada yang disebut dengan keadaan lambat. Dan cepat dan lambat ini dia punya kayu ukur dia. Dia punya panduannya adalah pada sifat syiddah, rakhawah dan tawassut. Itu nanti kita akan bincangkan. Di mana yang dikatakan cepat, di mana yang dikatakan lambat. InsyaAllah kita akan bincangkan. Cuma nak bagi tahu dalam sebutan huruf ni apa yang kita kena perhati. Kena lihat. Okey. Jadi kemudian satu lagi yang kita kena lihat iaitu tebal dan nipis dalam huruf-huruf tersebut. Dia dua je. Kalau huruf tu tak tebal, dia nipis. Kalau dia tak nipis, dia tebal. Bukan semua huruf dalam huruf hijaiyah tu dibaca dengan nipis. Dan bukan semua dibaca dengan tebal. Ini yang kita kena bezakan tu betul. Dan bila merujuk pada tebal dan nipis, saya semua dah tahu apa dia. Merujuk kepada sifat isti'la dan istifal. Tapi kalau merujuk kepada cepat ataupun kadar, kadar disebutnya itu dengan cepat. Ada yang panjang, ada yang ringkas, ada yang pemanjangan suara, maka dirujuk kepada syiddah. Sebab syiddah ini merujuk kepada ada yang tertahan suara, ada yang terlepas suara, dan ada yang pertengahan, di antara syiddah dan rakhawah. Itu merujuk kepada cepat dan lambat. Tapi kalau merujuk kepada tebal dan nipis, maka dia akan merujuk kepada isti'la dan istifal. Saya semua dah faham, ataupun yang baru yang tak tahu apa itu isti'la, iaitu ada 7 huruf yang dibaca dengan tebal.
ya, kepada kha, sa, ya, dha, ghain, ta, qaf dan dha. Ya, dan baki daripada 7 huruf ini, ya, maka dibaca dengan nipis. Itu pun kita akan bincang secara tuntas nanti, ya, insya-Allah. Okey, slow-slow. Ni baru seri 1 ni, tak nak terkejut, ya. Kita santai supaya kita faham, ya, mana yang kita tertinggal, mana yang kita selonggar tu kita dapat refresh balik. Ya, kita ketatkan balik kefahaman kita dan juga bacaan kita, insya-Allah. Okey. Baik, kita tengok. Ni harakat dan sukun. Okey, jadi pada harakat dan sukun, ya, untuk asas bacaan ini, ya, sempurnakan harakat dan sukun. Jadi ada dua bahagian lah, ya, yang dibincangkan, ya, dalam harakat dan sukun ini, ya, yang saya sebutkan tadi, iaitu harakat ini merujuk kepada gerakan, pergerakan, ya, pergerakan mulut. Jadi dalam kita bacaan huruf-huruf Al-Quran yang kita nak sebut tu, walaupun dia dalam bentuk kalimah, ya, terdapat pada ayat-ayat Quran, itu merujuk kepada gerak mulut. Jadi bila kita baca Quran, kena lihat, sebab tu dia katakan musyafahah tu, ya, kena lihat, ambil bacaan daripada mulut guru tu. Jadi kita lihat macam mana guru tu memperdengarkan bacaan ayat tersebut. Maksud lihat mulut tu macam mana? Lihat gerak mulut, ya, yang dilafazkan, ya. Jadi daripada gerak mulut tersebut akan lahirlah bacaan yang dikehendaki. Okey. Jadi bila melibatkan pergerakan maka dinamakan gerak, ya. Maka dinamakan harakat, ya. Jika tidak melibatkan pergerakan, dia duduk diam tetap, maka dinamakan, ya, sukun ataupun sakin. Jadi dalam huruf ini ada dua keadaan lah, ya. Satu sama ada dengan berharakat, ya, satu dalam harakat maksudnya bergerak, ya, berlaku reaksi, ya, berlaku reaksi, ya, bibir tersebut, ya, mulut tersebut. Dan satu lagi tak berlaku apa-apa keadaan, tak ada reaksi pun, ya. Dia duduk diam je dengan keadaan bila kita tidak bercakap, ya. Bila keadaan kita tidak bercakap. Okey. Kalau percakapan kita, ya, kita nak cakaplah macam mana pun, kita tak ada tak ada satu panduan, ya. Maksudnya janji keluar tu faham tu okeylah. Tapi dalam Al-Quran tu dia ada sistem dia. Ya, dia ada undang-undang dia. Ada panduan dia, ada dia punya guideline dia, ya, yang telah disusun oleh ulama, ya. Bagaimana nak sebut huruf ni, bagaimana nak sebut huruf ni. Okey, jadi yang awalnya, ya, untuk yang kita faham, ya, dalam huruf-huruf ini ada berlaku pergerakan dan tiada berlaku pergerakan. Yang berlaku pergerakan dinamakan harakat. Itulah yang dibahagi, ya, yang dipecahkan kepada 3 pergerakan, ya, iaitu fathah, ya, yang kedua kasrah, iaitu dhammah. Jadi bagaimana gerak mulut yang fathah itu, ya, ini pun banyak dah guru-guru bincangkan, ya. Ini sebagai ulang kaji kita lah, iaitu, ya, keadaannya fathah itu, keadaan rahang itu, ya, rahang kita ni bila disebut itu dia terbuka, ya. Maksudnya ada pemisahan. Kalau gigi kita tu dia baca tu dia tak rapat, kalau rapat macam tu dia salah, ya. Tapi sebenarnya kalau kita rapat, suara tetap akan keluar. Tetapi kalau nak sebut fathah, dia tak tepat, ya. Mesti keadaan, ya, merendah. Jadi rahang tu direndahkan, maksudnya dibuka, ya. Jadi keadaan mulut pun keadaan itu akan terbuka lah, ya. Jadi kalau sebutan a, ba, ta, ha, rendah. Rahang tu nampak, ya, direndahkan, ya, bergerak, ya, rahang tu jangan dikunci, ya. Macam nak cakap tak nak cakap aja, tak baca Quran tak boleh, ya. Jadi kalau untuk fathah itu, iaitu mulutnya dibuka. Buka yang bagaimana? Buka yang melibatkan rahangnya itu direndahkan.
kita rasa tu ya berlakunya ya keadaan rahang itu bergerak ya. Dia tak boleh statik keadaan rahang tu. Ya, kalau tak nanti bacaan Fatihahnya tidak sempurna. Dan Fatihah itu sendiri merujuk kepada bukaan. Ya, bukaan ya, keadaan mulut itu ya, dibuka ya, tapi tidaklah bersangatan ya, sampai begitu tidak ya. Cukup kita merasai rahangnya itu sudah direndahkan. Okey. Kemudian bagi untuk kasrah ini pun kita dah bincangkan ya sebagai ulang kaji kita. Kasrah ini bermaksud ya pecah ya. Pecah ni macam mana ya. Jadi melibatkan gerakan mulut ya. Kalau bahasa mudah kita ya disengihkan, ataupun ada bahasa lain sebut dengan seringai ya. Tapi seringainya itu ke bawah ya, keadaan mulut ya, bibirnya itu dipecahkan, direndahkan ke bawah. Berbanding dengan fathah dia tidak begitu. Kasrah dia lebih bawah lah. Kalau tadi i, dia ke bawah lagi ya. I ya, i, ya, yi. Nampak dia punya keadaan bibir ya, tepi-tepi sini yang di hujung sini menurun ke bawah ya. Okey. Kalau dhammah ini iaitu kumpul ya. Apa maksud kumpul di sini? Iaitu memuncungkan, mengumpulkan dua bibir ya. Ya, ke hadapan. Ya, jadi inilah yang menjadi ya baris-baris dalam huruf-huruf Al-Quran ya, ayat-ayat Quran yang kita nampak tu. Ya, keadaan bibirnya dibuka, keadaan kasrah dipecahkan ya, dikebawahkan, keadaan dhammah dikumpulkan. Jadi apa yang buat surat doa dibaca tu, jadi ya kalau baris macam ni kau letak tanda tu di sini. Ya, kalau mulut aku macam ni ya memuncung, maka letaklah sebegini. Jadi inilah isyarat-isyarat yang perlu kita buat supaya apa? Sempurna gerak mulut itu ya, yang merujuk kepada harakat. Sama ada fathah ya, baris atas yang kita istilahkan, kasrah baris bawah, dan dhammah iaitu baris hadapan. Jadi bila baca tu yang melibatkan baris itu mesti ada pergerakan tersebut, dan pergerakan tu tak sama. Ya, jadi jangan malas buka mulut lah. Kalau malas buka mulut, maka memang tak sempurnalah harakatnya. Ya, tuntutan kita kena sempurnakan. Itu tuntutan dia. Ya, tak boleh tidak. Saya tak naklah gerak mulut. Memang suara boleh keluar. Ya, suara memang boleh keluar. Tetapi kesempurnaan itu yang kita nak cari. Ya, nak faham betul-betul. Ya, kalau tak apa faedahnya diletakkan tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda itu merujukkan arahan kepada kita nak buat macam ini, kena buat macam ini, kena buat macam ini. Okey. Dan satu lagi, dia tak bergerak. Itu dia namakan sakin, dia diam je. Keadaan bila kita tak bercakap, begitulah. Tapi yang jadi masalah bila huruf-huruf yang sakin ini, yang ini pula kita banyak bergerak. Kita tak perasan sebenarnya. Ya. Kalau tahu memang dia tak buat. Tapi biasanya kalau dia buat tu dia memang dia tak tahu. Tapi bila kita dah belajar, dah bincang ni, nanti insya-Allah kita dah praktis, dia takkan buatlah insya-Allah. Sebab itu kita kena tahu apa yang kita tak tahu tu. Maksudnya kena belajar. Ya. Jadi ada pergerakan yang tidak bergerak. Ya, dia tetap diam yang dinamakan sukun. Apa maksud sukun? Ya, tenang. Mulutnya tu tenang. Sakinah kan, tenang. Maksudnya jangan dibuka. Ya, jangan disengihkan, diseringaikan, ya, dan jangan dimuncungkan. Itu maksudnya duduk macam biasa. Tetap tempat dia. Ya, jangan berubah-ubah. Kalau kita berubah, habis. Ya. Kalau kita baca ing, kung,
Padahal dah tahu dah nun tu nun sakinah. Kan? Bila sebut nun sakinah bermaksud nun itu tetap diam. Mulut jangan buat apa-apa. Jangan bergerak. Tapi bila sebut dah bergerak mulut ni. Dia apa? Terkesan dengan baris sebelumnya. Benda ni yang kita kena bezakan. Ya, sebab kaf baris depan, ya, ku dengan nun sakinah, ya, baris apa, baris sakin, kita sebut baris sakin lah, ya, baris mati. Kalau kita kat ni istilahkan dengan baris mati, ya, kedua-duanya tak boleh digabungkan, tak boleh diidghamkan. Kaf dengan nun selama, ya, apatah lagi kalau kaf tu berbaris, ya, nun itu dalam keadaan sakin, ya, maka hukumnya apa di situ? Ada yang masih ingat lagi? Ya. Ada yang masih ingat lagi? Hukum apa di situ? Kalau huruf pertama berbaris, huruf kedua Ikhfa syafawi. Nah. Huruf pertama berbaris, huruf kedua mati, sakin. Apa hukum dia di situ? Ikhfa syafawi, Ustaz. Tak. Dia kalau dalam baris ni dia ada hukum dia. Kalau dua-dua huruf berbaris, nama dia Saghir. kabir kan? Kabir. Kalau yang pertama mati, Berbaris. yang kedua berbaris, Saghir. saghir. Kalau yang pertama berbaris, kedua mati, Mutlak. mutlak. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang jawab tu. Ingat lagi. Ya. Jadi bila kita sebut kun, ya, bila kita sebut kun, kata kaf, ya, kaf di sini dengan nun. Ya, kita nak baca ini apa kita sebut kuntum lah contoh kan. Baris depan ni nun sakin. Okey. Jadi di sini hukum ni kita dah tahu tadi iaitu mutlak. Bila mutlak maka automatik bacaan itu mesti izhar. Ya, maksudnya izhar di sini bukan izhar hukum misalnya itu. Tidak, ya. Ini hukum dalam baris, ya. Itu hukum nun sakinah. Itu hukum nun sakinah. Sekarang ni bukan hukum nun sakinah, hukum baris. Hukum baris itu ada yang kabir, ada yang saghir dan ada yang mutlak. Jadi bila sebut kun maka selama-lamanya, ya, hukumnya itu dengan izhar, iaitu jelaskan huruf yang pertama ku dalam keadaan muncung, kemudian nun boleh muncung tak? Memang tak boleh. Sebab dia dalam keadaan sakin. Ya, dalam keadaan mulutnya itu dalam keadaan diam, tak bergerak. Tapi banyak yang kita baca, ya, dia bergerak. Ya, dia keadaan dia itu bergerak, ya, pada nun itu dah dibawa sekali oleh kaf. Nun pula yang masuk dengan kaf. Kan? Biasa kalau idgham huruf pertama jadi huruf kedua. Ni huruf kedua jadi huruf. Dia digabungkan dengan huruf pertama. Ya, kun, ya, sepatutnya ku saja yang muncung. Nun jangan dimuncung sebab nun berada dalam status sakin. Ya, nun itu berada di status sakin, iaitu keadaannya itu diam. Ya, tidak bergerak. Okey, faham yang ini. Jadi bila kita baca Al-Quran, ya, bila kita lihat huruf-huruf Quran tu, perhati. Setiap huruf tu nak buat macam mana? Mesti kena buat. Ya. Sama ada fathah ke, kasrah ke, dhammah, sukun, semua kena buat. Cuma kata apa, kefahaman kita lah, keprihatinan kita terhadap baris-baris Al-Quran tersebut. Jadi lepas pada ni kena perhati, kena lihat huruf-huruf yang kita baca tu, supaya baris yang kita sebut tu dapat dibaca dengan sempurna. Okey, ini sedikit panduan, ya, yang disebut, ya, oleh Imam Ahmad Badruddin At-Tibi yang sangat terkenal, ya, dalam matan Tibi. Ya, matan Tibi, ya, terkenal ni, ya. Iaitu beliau menyebutkan dalam isu baris ini, dalam isu harakat ini, dalam kitab dia Manzumah Al-Mufid fi Ilmi Tajwid. Apa
bunyinya, ya, apa dia punya perkataan, ya, yang perlu kita faham di sini. Wa kullu matmum falan yatimma illa bi dhammi syafatai min dhamma, ya. Wa dhun khifadin bin khifadin al fami yatim wal maftuh bil fathi hami. Ini, ya, kita kena ambil, ya, sebagai pembaca Quran ke, sebagai guru Quran ke, ini jadikan sebagai yang kata hujah kita lah, ya, yang disebutkan oleh, ya, Syekh, ya, Imam Ahmad bin At-Tibbi, ya, satu ulama besar dalam ilmu tajwid. Dan setiap dhammah, dan setiap maksudnya huruf-huruf yang dhammah, kita nampak dalam Al-Quran tu mana-mana dhammah, ya, beliau kata fala yatimma, tidak akan sempurna, ya, melainkan kecuali illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan benar-benar memuncungkan kedua bibir, ya, muncung dengan sempurna lah, ya, muncung, semampu kita lah muncung, ya. Kalau itulah, tak perlu nak panjang sangat lagi muncungnya, tidak, ya, dengan keadaan kita muncung yang boleh kita buat, sudah sempurna lah tu, ya. Jangan berlebihan pula, ya. Ya, jadi baris hadapan ataupun dhammah ini, ya, dia takkan sempurna melainkan benar-benar memuncungkan dua bibir, bermaksud berlaku pergerakan di situ, ya. Tak boleh tak dimuncungkan. Kalau tak dimuncungkan, ya, maka dia akan jadi ikhtilas lah, ya. Dia akan jadi baris itu tidak sempurna, ya. Dan dalam masalah muncung ni, bila masalah kita lah, orang kita lah, bila huruf muncung tak dimuncung, bila yang tempat yang tak perlu muncung kita muncung, ni banyak berlaku macam tu, ya. Tak perlu muncung kita muncung, yang muncung kita tak muncung. Ada cacah marba dalam bacaan kita, tidak ada panduan, ya. Jadi ni panduan ada ni gunakan. Kalau kita lihat banyak, ya, dalam surah-surah Fatihah tu, banyak keadaan-keadaan muncung. Daripada auzubillah lagi, nampak dah muncungnya. A'udzu billahi minasyaitan, muncung datang situ, ya. Alhamdulillahi rabb, dah muncung dah, banyak muncung kat situ. Ihdinas sirat, dah muncung lagi kat situ. Perkara tu tak perlu sebenarnya, ya, bila kita faham bagaimana ya, cara bacaan baris, ya, nak sempurnakan baris-baris, ya, yang kita telah bincangkan tadi, ya. Jadi yang berlaku ni sebab apa? Sebab tak tahu. Dah tahu tu insya-Allah lah. Benda perkara ni kecil-kecil ni, yang kecil-kecil ni lah kita kena nak asas-asas ni yang kita nak perhati balik, ya, nak kuatkan balik. Nak kata tak pandai baca, dah baca dah, semua dah boleh baca dah, ya. Dah berapa kali khatam, banyak khatam dah pun, kan. Dah banyak qiraat dah pun, ya. Tapi yang kecil-kecil ni yang kita nak perhati balik, kutip balik, ya, supaya mencantikkan lagi apa yang kita telah bacakan. Okey. Okey, itu bagi baris apa tadi, ya, baris hadapan. Okey, dan kasrah wa dhun khifadin, ya, khafat, ya, khafat ni, ya, ataupun kita sebut kasrah lah. Bin khifadinil fammi, dengan merendahkan rahangnya dengan yang sempurna. Dia kena kena tengok, melihat mulut guru lah, ya. Maksudnya rendah yang macam mana, ya, sebab sama-sama rendah tu. Untuk baris fathah pun rendah juga, tapi rendah yang macam mana, dia tidak bersangatan. Kalau yang kasrah tu dia lebih lagi rendah, ya, dia lebih rendah lagi, ya. Dia sekadar buka sajalah. Buka tu sebenarnya dah rendah dah tu, ya. Rendah di sini maksud rendah rahang. Okey, tapi kalau untuk menyebut kasrah, dia kena pecahkan ke bawah. Yang hujung tepi ni nampak terasa ke bawah. Ada yang buka tapi ke atas, ya. Buka ke atas, dia bukan sengih. Kalau sengih ni dia ke atas tepinya tu, ya. Dia ke atas, tapi dia ke bawah. Dia ke bawah.
Okey. Dan okey, wal maftu bil fathi fahmi, dan bagi baris fathah itu adalah dengan membukanya, gerak mulut itu yang terbuka. Buka yang macam mana kena lihatlah, kena rujuklah mulut guru macam mana, ya. Bukan boleh main faham kita je. Sebab itu perlunya kepada talaqi, ya, jumpa guru secara langsung, musyafahah, tengok macam mana guru tu baca, ya, ambil bacaan. Ini perkara yang perlu kita ambil penting lah, ya, yang disebutkan oleh Imam At-Tibi ni, ya. Jadi memberi gambaran pada kita, ya, dalam bacaan Quran tu, ya, jangan sambil lewat, ya, jangan sambil lewat, jangan janji baca, kita tak mau dah, ya. Selepas ni kita baca apa dia, nak mencari kesempurnaan bacaan, ya. Jadi bila begitu keadaannya, insya-Allah Allah Taala akan buka lah, ya. Ada saja ruang-ruang, ya, untuk kita belajar, ya, untuk kita tambah ilmu, ya, khususnya mendalami ilmu bacaan Quran ini. Ada niat, ya, untuk belajar. Okey. Ini dalam praktis sebutan tunggal fathah, ya. Yang saya merahkan ni adalah huruf-huruf yang tebal, ya, huruf-huruf yang tebal. Okey, tapi tentang ketebalan tu saya akan bincangkan nanti, ya. Bagaimana fathah yang tebal tu bagaimana, ya. Kali ini kita main sebutan saja dulu, ya. Secara itu nanti dalam siri akan datang lah, tentang fathah yang tebal, ya, tentang fathah yang nipis, ya, iaitu melibat kepada isti'la istifalah. Okey. Jadi ini sebutan fathah, ya, kalau kita lihat di sini untuk yang asas, yang basic, iaitu mesti berlaku pergerakan, ya, sebab dia duduk di bawah harakat, ya, keadaan mulut itu, ya. Ba, ta, dia beza buka dengan nganga lain, ya. Buka dengan nganga lain. Dan masalah bagi kita, ya, orang kita ni biasanya fathah lah. Sebab tu kalau dia dapat kuasai fathah dengan sempurna, maka bacaan Quran dia memang cantik, memang baik. Sebab apa? Sebab baris bawah dengan baris depan tak jadi masalah, ya. Memang kita boleh baca dengan baik. Tetapi fathah ini bukan semua, ya, bukan semua. Sebab fathah ni kadang-kadang ada yang berbunyi macam taklil, ya, ada berbunyi macam imalah, ya. Itu bagi mereka yang belajar qiraat, kan. Pada ayat tersebut ada baca dengan fathah, pada ayat tersebut ada baca dengan taklil, pada ayat tersebut ada baca dengan imalah. Itu melibatkan, maksudnya fathah sendiri, nak baca fathah tu bukan senang, ya. Kalau silap baca pun dia akan jadi taklil, kan, bunyi, ya. Kan ada yang lebih pula dah jadi lain pula. Jadi fathah ni bukan satu, memerlukan ketekunan lah, ya, yang disebut tadi, memerlukan ketekunan supaya kita dapat, orang kata apa, perhati beza antara fathah, ya, di antara satu lagi fathah juga taklil, satu lagi dengan imalah, ya. Sebab ada memang ada kabilah Arab yang memang tak boleh sebut fathah pun, bila, ya, dia tak boleh sebut, ya, bacaan tu dia tak boleh sebut. Dia akan jadi, dia sebut ha bunyi lah sampai, ya, qala la lah bunyi dia, ya. Sebab apa? Dia lebih kurang je. Okey, itu dah ilmu qiraat lah gitu. Untuk lebih lanjut, yang belajar qiraat kan fahamlah beza antara fathah, taklil dengan imalah. Okey, jadi fathah ini secara asas, ya, iaitu mesti ada pergerakan mulut, ba, ya, daripada keadaan dia mula dengan diam. Asal mulut tu dengan diam lah, ya, tidak bersuara. Tapi bila nak bersuara, kalau dengan keadaan suara yang fathah, maka kena bergerak dengan bukaan yang sempurna. Bila sebut buka mulut, rahang ni rendah, jangan dikunci kat sini, ya. Maksudnya antara dua gigi tu dia tak rapat. Kalau masa baca itu dia rapat, salah. Maksudnya rahang dikunci. Sebut nampak pemisahan antara
gigi atas dengan gigi bawah. Kadang-kadang kita tak perhati tu, tengok cermin lah, tengok cermin. Aku kan tengok gigi yang terpisah ke rapat. Ya, kena perhati. Memang kena perhati. Okey, baru kita tahu kita tu di mana lah. Ya, okey. A, ba, ta, ya, sa. Ini kita betulkan daripada sudut baris saja dulu. Ya, segi sifatnya, makhraj sifat apa semua tu insya-Allah lah itu rasa dah faham dah tu. Ya, tapi kita akan bicarakan nanti. Ya, bila duduk dalam kalimah-kalimah nanti, bila duduk dalam ayat-ayat Quran. Ini nak biar gerak mulut tu berlaku. Ya, ta, ja, ha, ya, kha, kha. Kha pun sebenarnya masih berlaku pergerakan. Cuma berlaku ketebalan di situ, ya, ketebalannya itu ya disebabkan sifat apa tadi? Di situ dia ada sifatnya sifat isti'la, ya, iaitu berlaku pengumpulan, ya. Mana angin kat dalam tu dia dikawal angin di dalam tersebut sehingga terangkat lidah. Ya, itu nanti kita akan bicarakan lah, ya, bagaimana kesempurnaan isti'la dan istifal. Tapi maksudnya bila baca kha ni sama, jangan dimoncong, tak perlu moncong pun kha, ya, kha, khalidin, khasirin, tak perlu. Kha, cukup yang dalam saja. Kha, tapi ada pemisahan lah. Ini pemisahan. Okey, dah, ya, sebut da, za, ra, za, sa, ya, sya, sa, yang dalam saja. Ya, bibir ya hanya buka saja, tapi jangan dimoncong. Ba, ta, wa, a, ra, fa, qa, ka, la, la, banyak kita masalah. Ma, banyak kita masalah. Ni antara huruf yang jadi masalah kita, ya. Huruf a, ya, okey. Na, wa, ada beza tu. Wa, lain sangat, ya. Sebab tu kena perhatikan rahang itu rendah. Wa, dibuka, ya, terbuka rahang tu. Ha, a, ya, gitu saja. Mudah kan? InsyaAllah kena latih lah. Dan kena semak lah. Kena semak. Jangan latih je, kena semak. Supaya kita dapat jazamkan kita punya sebutan. Okey. Itu bagi baris fathah. Nanti dilatih. Ya? Okey. Kemudian kita tengok kasrah. Kasrah ni. Ya, iaitu pecah. Ya, maksudnya bila dibaca itu buka dia sama, ya, tapi dengan direndahkan, ya, sedikit merendah lagi, ya, berbanding dengan bukaan tadi, ya. Yang tadi itu dia buka rendah, yang ini lebih rendah lagi, ya, ataupun kita sebut sengih lah. Kalau sini sengih lah, sengih, tapi itu sengih dia ke bawah, dia tak ke atas, ya, ataupun seringai, tapi seringai dia ke bawah lah, ya. Sebut jeringin, tak kisahlah apa istilah pun, yang jeringin. Jadi tepi sini, tepi bibir mulut ni dia ke bawah. I, bi, ti, kena perhati rasa, merasai benda tu. Ti, ji, kalau dia i, bi, ti, itu belum. Itu bukaan saja. Ya, i, bi, ti. Tak, i, bi, nak dapatnya kena gitu. Ya, kena lebih sikit. Ya, dia ke bawah. Ya, si, ji, hi, dia lebih rendah lagi. Ya, mulut tu dia, sebab tu dia pecah ke bawah. Khi, di, ri, zi, si, shi, si, ya, si, gitu. Jangan sui, jangan moncong, tak nak. Di, ti, zi, ai, ya. Ri, fi, pi, ki, li, nampak rendah tu. Ki, li, mi, ya. Tu acuan dia lah, ya. Ni, wi, hi, i, yi. Sebab tu kalau nak dalam bacaan bismillah kan,
Kalau kita buat mulut biasa saja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biasa dengan okey dah. Tapi bagaimana dalam kesempurnaan harakat itu dia tak capai lagi. Ya. Bismillahirrahmani. Nampak rendah. Ya, pada baris-baris bawah tu lagi smooth, ya, lagi cantik bunyi dia berbanding kita ya kata apa hanya sekadar buka sahaja. Ya, buka tapi tidak kata apa rendah tapi tidak merendahkan yang sebenarnya. Maksudnya dua bibir tu tidak dipecahkan ke bawah. Ya, yang di hujung tu lah, ya, yang di hujung tu. Okey, itu baris kasrah. Praktis kan? Ya. I, B, ya. Okey. Terus kita ambil baris dhammah. Ini muncung lah. Ini baru yang memerlukan kumpul, ya, ataupun muncung. U, bu, tu, su, ju, hu, khu. Ini muncung-muncung betul. Du, lu, ru, zu, su, shu. Semua muncung kan. Su, ini muncung betul-betul. Ya. Bu, u, muncung semua. Tapi masa yang sama jagalah makhraj dia. Ya. U, fu, u. Dua bibir itu dikumpulkan, dimuncungkan. Ku, lu, mu, nu, u, ya, wow. U, hu, u, yu. Ini dikatakan gerak-gerak mulut. Jadi kalau kita tengok, kalau 3 baris itu kita baca sekali a, i. Beza tu. A, i, u, ba, bi, bu. Gitu. Jadi kalau kita dah biasa, dia cepat bunyi tu. Ya, tapi untuk peringkat awal kita sebut slow-slow lah dulu. Ya, supaya nampak pergerakan mulut itu dengan pergerakan yang sempurna. Ya, harap faham semualah. Okey, insya-Allah. Okey, ada apa nak tanya di sini ya sebelum kita nak lebih lanjut ya praktis pada surah Ad-Dukhan ni. Ada yang nak tanya? Yang kurang jelas? Assalamualaikum Ustaz. Okey, sebutan huruf Ain tu kan dia tak boleh masuk ke hidung kan kalau kita bunyikan. Ya. Tapi ada Dia habis sini je, habis dekat di situ saja. Dia tak naik ke khayshum. Okey. Itu sudut makhraj lah dan sifat dia. Sifat tu kena kawal, jangan sampai ke khayshum. Dia sifat dia antara syiddah rakhawah saja. Dia sifat dia tawassut. Okey, sifat dia tawassut. Mana lidah kita tu kita tarikkan ke belakang ke Ustaz untuk nak membunyikan biar Ain tu jangan dia punya tu sifat dia ternaik ke atas, bunyi dengung. Ain dia tidak melibatkan lidah. Dia tidak. Lidah dia hanya istifal saja. Lidah tu keadaan rendah saja. Okey. Okay, daripada sudut keadaan sifat lidah tu. Sebab dan di lidah tak ada huruf ain, iaitu suara kita tu suara ditekan di tengah mana? Di tengah kerongkong Ustaz. Ya, di tengah. Suara tu yang ditekan. Jangan suara tu kita bawa naik atas. Mana disempitkan suara di situ. Mana masa baca tu dia jangan bagi naik ke hidung. Kalau nak baca itu digabungkan, dia masa baca tu dia naik ke atas. Yang bunyi sengau tu. Terima kasih Ustaz. Okey, itu dah masuk sedikit tentang makhraj dan sifat. Cuma hari ni kita nak cerita tentang gerak mulut dulu. Jadi maknanya dia bukan satu benda yang baru, ya. Tetapi kata apa? Satu kefahaman yang perlu kita faham, bila baca tu pastikan mulutnya jangan duduk diam. Ya. Geraklah. Bagi kita menyempurnakan harakat tersebut. Yang tak bergerak satu saja bila huruf tu dalam keadaan sakin. Ingat tu je. Itu pun dah faham, dah alim dah tu ya. Sebab dalam Quran ni tu 3 je lah, 3 baris saja kan. Kemudian baris tambahan tu lah ada baris 2 di atas, baris 2 di bawah, di depan. Itu tambahan tapi asalnya baris atas ya. Baris bawah, baris depan. Kalau yang tak ada baris itu
sakin. Okey, baik. Okey, kita masuk praktis kita. Kita ada 2 slot ni. Satu slot iaitu tentang asas asas sebutan yang akan kita bincangkan dari masa ke semasa, dan insya-Allah nanti pada akan datang kita akan bincangkan tentang huruf-huruf tunggal yang sifatnya itu di mana kadar pemanjangan dan pendek. Nak sebut a ke nak sebut a, ba ke ba. Gitu. Itu kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang insya-Allah lah. Dan seterusnya nanti kita akan bincangkan tentang tebal dan nipis huruf-huruf tu. Sekarang hari ini kita hanya tumpukan kepada sudut bagaimana kita nak gerakkan mulut kita. Jangan sampai tidak bergerak. Itu untuk slot dan perkemaskan sebutan lah. Kemudian kita ada slot talaqi dan musyafahah. Di samping itu juga kita dalam masa yang sama kita akan belajar waqaf dan ibtida'. Waqaf ibtida' ni tak boleh tinggal lah. Sebab dia apa, sebenarnya dia pelengkap dalam ilmu bacaan kita. Satu kecacatan lah baca Al-Quran satu kecacatan. Jadi buat pembaca Al-Quran kiranya dalam orang pukul 5 dah bangun, kau apa tahu? waqaf ni. Pukul 4. Jadi satu kecacatan bagi pembaca Al-Quran dalam pembacaan Al-Quran kalau dia tidak memahami, menguasai dalam waqaf ibtida'. Sebab dia tu pelengkap. Jadi nak tak nak, suka tak suka, kita kena kata apa, kuasai ilmu ni. Faham, tak dapat faham banyak, faham sikit-sikit dulu pun okey lah. Dan itu yang kita akan bincangkan sikit-sikit. Dan alhamdulillah ada juga peserta-peserta yang dah khatam khatam ilmu waqaf ibtida', ayatan-ayatan daripada satu ayat ke satu ayat. 30 juzuk alhamdulillah yang dah khatam tu terus beramal jadi di sini kita akan ambil surah-surah yang tertentu lah surah-surah tertentu, dan untuk pertemuan pertama kita pilih suratul Dukhan itu antara surah-surah lazim yang diamalkan oleh pembaca-pembaca Al-Quran. Jadi mungkin yang dah amal tu kita dapat bila secara talaqi dan musyafahah maka lebih kuat lagi kefahaman ataupun keyakinan dalam melontarkan membaca ayat-ayat tersebut insya-Allah. Dan sedikit sebelum kita masuk dalam suratul Dukhan, sebab suratul Dukhan ni ada sedikit cerita dia penjelasan dia, pengenalan dan kelebihan surah yang perlu kita tahu supaya sebagai fadilat sebagai kelebihan untuk kita beramal lah. Bila ada kelebihan menarik kita untuk beramal dengan surah tersebut. Kalau nak kirakan semua ayat Quran tu semua ada kelebihan. Tak ada satu ayat pun yang tidak ada kelebihan tapi orang kata apa, ini yang khas kelebihan yang khas yang terdapat surah Dukhan. Insya-Allah kita akan bincangkan pada pagi ini, kongsikan bersama mudah-mudahan Allah Taala bagi kita kekuatan untuk kita amalkan insya-Allah. Jadi pada surah Ad-Dukhan ini dinamakan Ad-Dukhan iaitu merupakan surah yang ke-44 dalam Al-Quran, diturunkan di Mekah dan mempunyai 59 ayat saja berkurang dalam 2 buku surah lah. Dinamakan Ad-Dukhan iaitu nisbah kepada kalimah Ad-Dukhan yang menjadi tema sebenarnya yang menjadi tema bagi surah inilah maknanya punca pun daripada perkataan ini jadi daripada perkataan ini ditemakan dinamakan dengan suratul Dukhan, iaitu yang pada ayat yang 10 perkataan Dukhan yang awal yang pada ayat 10 yang bermaksud kabus jerebu ataupun asap. Sebenarnya berlaku kalau kita lihat sejarah ada berlaku bagaimana ayat ini diturunkan, nanti kita akan ceritakan. Jadi kita tengok dulu ada 59 ayat dan intisari kandungan surah ini iaitu satu amaran amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum kafir musyrik yang mana pada ketika itu menentang Nabi Muhammad secara betapa ekstrim
menentang dakwahnya, ya, apa yang Rasulullah buat pada ketika itu, ya. Kalau tentang tak setuju tak apa, ini macam-macam, ya, pengkhianatan, ya, terhadap Nabi, ya, sahabat Nabi, ya. Kemudian bahawa mereka, ya, amaran Allah SWT, ya, kepada mereka, ya, ditimpakan azab sengsara, ya, semasa langit membawa asap, ya, kemarau, pada ketika itu berlaku kemarau, ya, dan angin, ya, keadaan awan, ya, langit ketika tu, ya, dengan keadaan jerebu asap macam kita yang berlaku itulah, ya. Tapi ini lebih teruk lagi, gelap, ya, ya, gelap yang menyebabkan kebuluran yang amat dahsyat. Ini, ya, yang Allah Taala timpakan kepada kaum kafir Quraisy, ya, pada ketika itu. Disebabkan apa? Disebabkan penentangan yang sangat keras, ya, terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat kepada latar belakang surah Dukhan ini, ya, ya, seperti yang diceritakan tadi dalam intisari tadi, di mana orang-orang kafir Mekah telah melampaui batas. Maksudnya orang kata apa, sangat-sangat kata ekstrim tadi itulah, ya, macam-macam dilakukan, ya, macam-macam yang dibuat, ya, yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, ya, dalam penentangan dan menghalang agama Islam, ya, dengan menyakiti, ya, apa yang Nabi cakap dimain-main sahaja, ya. Disebabkan itu maka Nabi berdoa pada Allah SWT, ya, diberikan, ya, diturunkan, ya, azab, ya, sebagaimana doa Nabi Yusuf, maka dikabulkan, ya, oleh Allah SWT, ya, atas penderhakaan dan pengkhianatan mereka lah, ya, terhadap agama Islam. Jadi diturunkan, ya, dengan musim kemarau yang panjang, ya, sehingga kan, ya, pada ketika itu orang-orang kafir memakan tulang, ya, dan bangkai kerana kelaparan, ya. Jadi dengan kemaraunya, ya, dengan kabusnya, ya, di keadaan awan yang menghitamnya, tu. Mereka sentiasa menadah tangan ke langit, ya, mengharap pertolongan daripada Tuhan, ya, ya, daripada Allah, ya. Tetapi ni siapa yang conteng ni, tolong padam, ya, tolong padam. Tetapi tiada suatu pun yang mereka lihat melainkan, ya, kabus jerebu yang menutupi pandangan mereka. Jadi memang kenapa Allah Taala turunkan, ya, sebagai pengajaran buat mereka lah. Dan akhirnya apa mereka buat? Dah tak ada jalan lain, mereka datang jumpa Nabi, ya, dengan tak rasa malunya jumpa Nabi. Sebab dia tahu Islam ni adalah agama yang benar, ya, yang betul. Cuma sebab apa? Dendam, ya, ego, ya, sebab degil, ya, maka Nabi memohon kepada Allah supaya hujan diturunkan, ya. Jadi pada ketika itu doa Nabi dimakbulkan, hujan diturunkan, maka keadaan asap pada ketika itu clear lah, ya, kembali pulih sedia kala. Tapi apa mereka buat? Mereka kembali kafir, maksudnya menentang Nabi semula, ya. Jadi janji katanya sekian, apa dia janji, kalau ini kami akan apa, beriman, ya, tapi tidak, ya. Jadi kafir semula, maksudnya menentang semula lah, tidak menerima apa yang, ya, ajaran yang Nabi Allah, ya, kita berikan, ya. Oleh sebab itu Allah menyatakan di dalam surah Dukhan itu kita dapat bagaimana, ya, amaran Allah SWT pada setiap ayat itu, ya. Pada ayat-ayat yang terdapat dalam surah Dukhan itu menceritakan, ya, apa yang mereka akan dapat, ya, dan bagaimana keadaan siksaan-siksaan, ya, azab-azab pedih yang mereka akan terima dalam, ya, yang disebutkan dalam surah Dukhan, ya. Itu boleh kita baca nantilah, ya, tengok dia punya terjemahan tu, kita akan faham, ya, tentang amaran Allah SWT, ya. Dan mereka ni, ya, akan mendapat siksaan, ya, akan diazab dengan azab yang pedih. Jadi ini kisah sedikit, ya, latar belakang surah Dukhan menceritakan amaran. Sebenarnya walaupun ditujukan kepada kafir Quraisy, tapi sebagai panduan untuk kita bersamalah ambil iktibar,
ambil iktibar sama-sama. Dan insya-Allah di sini juga dalam surah ini juga diamalkan sebagai pendinding daripada kejahatan musuh dan begitu juga sebagai menarik doa menarik doa para malaikat untuk yang beramal dengan surah ini banyak kelebihan-kelebihan yang rasanya sayang kalau kita selagi hayat kita ni kalau kita tak dapat amalkan surah ni jadi bila kita dah tahu tu insya-Allah lah kita amal supaya mudah-mudahan yang kita amal ni diterima dan menjadi syafaat buat kita di sana dengan sebab Al-Quran ini. Okey, kita tengok sedikit ada empat kelebihan surah Ad-Dukhan ini. Okey, 4 kelebihan surah Ad-Dukhan bagi orang yang membaca surah Ad-Dukhan ini ini sebagai afdaliyah kelebihan-kelebihan supaya kita rasa seronok nak beramal Okey. Jadi yang pertama, man qara'a hamin ad-dukhan fi lailatul jum'ah ghufira lah. Yang dikeluarkan oleh dalam kitab Tuhfatul Ahwazi oleh Al-Mubarak Furi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menceritakan bagi sesiapa man qara'a yang membaca Hamim ad-Dukhan, mana surah ad-Dukhan ini pada malam Jumaat, maka diberikan keampunan baginya. Ini salah jadikan amalan kita lah. Insya-Allah. Mudah-mudahan masuk pengampunan itu maksudnya segala kesalahan salah silap kita tapi pada mana? Pada malam Jumaat. Okey. Kemudian ada lagi pada hadis yang kedua yang dikeluarkan daripada Jami' As-Saghir oleh Imam As-Suyuti, man qara'a Hamim ad-Dukhan fi lailah. Yang tadi tu khusus pada malam Jumaat. Yang ini pada setiap malam pada malam pada malam hari. Bagi sesiapa yang membaca Hamim ad-Dukhan pada di malam hari fi lailatin asbah yastaghfiru lahu 70,000 malak. Maksudnya di sini akan didoakan keampunan oleh 70,000 malaikat. Ini satu kelebihan yang perlu kita tahulah. Ini kelebihan orang yang membaca surah Dukhan malam hari. Jadi lepas maghrib tu boleh dah baca, tak banyak 2 muka aje. 2 muka saja. Insya-Allah akan diberi akan diminta ampunkan maknanya 70,000 malaikat akan memohon keampunan pada Allah Taala buat diri kita. Itu kelebihan. Okey, kemudian yang ketiga, man qara'a Hamim ad-Dukhan fi lailatin Jum'ah aw yaumin Jum'ah. Ini sama ada malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Hari Jumaat tak kisah dia sebab hari Jumaat tu pagi petang buniyallahu lahu baitan fil jannah, akan dibinakan baginya oleh Allah Subhanahu taala akan sebuah mahligai rumah ni kalau di syurga mahligai di dalam syurga dikeluarkan oleh Imam As-Suyuti yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili daripada kitab Jami' As-Saghir. Tu kelebihan. Makna malam baca ini entah malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Tidak tertentu waktulah. Okey, itu kelebihan bagi surah Ad-Dukhan. Kemudian satu lagi, man qara'a ad-Dukhan kulliha. Mereka bagi sesiapa yang membaca surah Ad-Dukhan sekaliannya. Maksudnya penuhlah daripada awal surah tu sampailah akhir surah Ad-Dukhan tu. Wa awwal Hamim Ghafir, dan habis dia baca surah Hamim Ghafir pula, surah Al-Ghafir sehingga ayat wa ilaihil masir. Wa ilaihil masir ni sampai ayat yang ketiga surah Ghafir sampai ayat yang ketiga. Sampai ayat yang ketiga. Kemudian ditambah pula dengan ayat kursi. Dengan ayat kursi. Maknanya 3 lah dia baca.
Ya, dibaca surah Dukhan sepenuhnya. Kemudian surah Ghafir sampai wa ilaihil masir, dan ayat kursi ya hina yumsi di petang hari ya, bila dibaca waktu petang hufiza biha hatta yusbih ya, maka akan dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampailah ya sampai pada esok sampai pada subuh ya, sampai subuh maksudnya sampai esok pagi ya. Kalau dibaca daripada petang tu mana lepas asar tu ataupun dibaca waktu petang, maka sampai waktu subuh esok akan dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'ahina subah, bila yang baca pada waktu pagi ya, maka akan dipelihara sehingga waktu petang. Jadi itu kelebihan. Tapi ini 3 perkara lah ya, 3 amalan ni, baca surah Dukhan, kemudian awal Hamim Ghafir ya, kemudian sampai wa ilaihil masir ayat yang ketiga, kemudian ayat kursi. Maka apa dia dapat? Perlindungan ya. Kalau dia baca pagi, maka akan dilindungi sampai petang. Baca daripada petang tu, maka dia akan dilindung sampai pada pagi balik ya, 12 jam berikutnya lah. Itu kelebihan-kelebihan yang dapat saya kongsikan ya, sebagai afdaliyat ya untuk surah Dukhan ini, untuk sama-sama kita amalkan ya, yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis ya tentang kelebihan surah Dukhan. Jadi mudah-mudahan kelebihan ini menjadikan kita lebih ya lebih seronok lah ya nak membaca surah Dukhan ni ya. Okey. Baik, kita sedikit talaqi dan musyafahah ya. Tapi tak perlu buka mic pun, ikut saya baca je. Ya, ikut saya baca saja. Untuk kita ambil surah Dukhan ini ayat 1 sampai 8 dulu ya. Bukan ayat 10 ni ya, ayat sampai ayat yang ke-8. Okey, kita dah masa berapa minit lagi? Okey. Insya-Allah. Okey, jadi kita dah tahu sedikit ringkasan surah Dukhan ya, sedikit kelebihan surah Dukhan ya. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita kekuatan ya untuk amal ya bersama ya, dan kita sampaikan insya-Allah. Dan ini kita akan talaki sama-sama ya, boleh baca ikut saya. Dan di sini ya ada tanda-tanda ya. Tanda-tanda ni adalah waqaf dan ibtida lah. Ya, kalau kaf ini bermaksud apa? Kalau masih ingat lagi bersama dengan saya, kaf ini bermaksud kafi ya. Kafi iaitu maksudnya kalimah dah sempurna tapi maknanya masih berhubung lagi dengan ayat selepasnya ya, perkataannya dah sempurna dah ya. Okey, cuma maknalah masih berhubung. Okey, kalau ha ini hasan ya, ha ni hasan, mana daripada sudut ya ayatnya ya masih belum sempurna dan maknanya masih berhubung dengan ayat selepasnya, walaupun duduk di hujung ayat pun boleh jadi hasan ya. Sebab maksudnya cerita wal kitabil mubin masih bersambung dengan inna anzalna. Namun apabila hasan berada di hujung ayat ya, maka ulama kata tak perlu dah ulang balik ya. Itu special case ya bagi waqaf hasan apabila duduk di hujung ayat ya. Tapi kalau di pertengahan ayat kena ulang baliklah ya dengan kalimah yang sesuai sebelumnya. Dan untuk ta ni pula ya, iaitu nak bagi tahu dekat kita ya bahawasanya cerita ya penceritaannya ayatnya telah sempurna dan maknanya pun telah sempurna, tidak berkait lagi dengan makna selepasnya. Tu ya, ilmu tentang waqaf dan ibtida. Okey, jadi insya-Allah kalau semua dah bersedia, saya akan bacakan, nanti ikutlah ya. Okey, sama-sama ya. Dan insya-Allah yang ikut tu nanti tu boleh amal teruslah ya. Mana dikira sebagai talaqi lah, talaqi dan musyafah. Cuma sebagai satu hala lah. Okey. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Hamim. Ya, jaga dia punya harakat dia, 6 harakat, ha 2 mim 6. Hamim. Wal kitabil mubin. Kalau yang nafas panjang tu sambunglah, ya. Yang nafas pendek wakafkan, ya, pada hujung ayat yang kedua ni. Wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, okey. Kita bagi nafas yang panjang. Jaga dengung inna panjang, ya, 4 harakat. Inna anzalnahu fi lailatin, sebut ti dulu, lailatin mubarakah. Mubarakah. Buka mulut, ya. Inna kun, jangan gabungkan dengan nun. Kun, ya, ku muncung, nun tarik balik. Inna kunna munzirin. Okey, jaga perhati, tengok baris-barisnya. Yang atas, bawah, depan. Fiha, okay. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min sebut min amran min jangan sebut min ain. Ain tak nak, terus terus. Jaga dengung. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Ya, bagi nafas yang pendek. Kalau nafas panjang, inna kunna mursilina rahmatan min rabbik. Rahmata, sebut ta di bukaan. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ini hati-hati, ya, banyak yang suka muncung kat sini. Wal sebut a. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ya, wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Okay, jaga nun jangan buat apa-apa lah. Ya, diam mulutnya. Nun jangan buat apa-apa. In kuntum muqinin. La ilah, sama la ni, ya, buka. La ilah. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Ya, kalau yang apa nama nafas pendek, ya, ulang balik pada wa yumiit lah. Kalau nafas panjang, tarik nafas. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikum
Okey, jadi di sini banyak ya pada ha ya, sebut ha. La ilaha illa ha ha ha. Tu hati-hati. Wa rabbu abaikumul awwalin. Ya. Okey. Jadi alhamdulillah. Ya, ada yang nak cuba satu orang? Kita buka. Boleh pendengarkan. Lama saya tak dengar ni. Sila. Sila puan siapa ni? Puan Noria. Sila Puan Noria. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus bacaan. Terus? Hamim. Okey, rendahkan sikit. Dia tak ke atas. Ha. Buka. Tapi tidak bersangat tanah. Ha. Hamim. Contoh dia. Ha. Dia nak ke atas. Okey. Ini ha. Separuh saja. Terus? Wal kitabil mubin. Okey, bagus. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sebunyi tim, T-I-M, tim. Fi lailati, mesti bunyi T dulu. Baru dirapat dua bibir. Fi lailatin mubarakah. Fi lailatin. No. Lailati. Sebut lailati. Fi lailatin. Okey. Tapi dia cepatlah. Itu tadi slow motion ya. Fi lailatin. Sebut T tu, bawahkan lagi mulutnya baru dapat. Fi lailatin mubarakah. Mubarakah. Buka mulut sikit lagi. Mubarakah. Kahnya sama, ba-nya sama. Buka. Okey, terus. Inna kunna munzirin. Nun masih terkesan dengan mim. Mu. Okey. Inna kunna munzirin. Inna kunna munzirin. Lagi cepat lagi bagus ya. Nak pergi dah tu. Mu saja muncung. Nun jangan buat apa-apa. Terus dah. Terus. Fiha yuf'ar. Fiha yuf'araku kullu amrin hakim. Amrin hakim. Okey, bagus. Sama tadilah tu. Lailati amri. Sama aja, okey. Amrin hakim. Terus. Amram min indina. Inna kunna mursilin. Lebih smooth lagi. Mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Sami'ul
Sami'ul alim. Dia nak Cuba. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati Lagi bawah. Rabbis samawati. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Nah tu ternaik tu. Wa ma baina sama. Wa ma bainahuma. Ma tu dah cantik dah. Na tu turun sikit lagi. Wa ma bainahuma. Wa ma ibtidak situ. Wa ma bainahuma Cukupkan empatnya. wa ma bainahuma in kun. Nun dengan kaf jangan digabung. Kun aku saja muncung. In kun. Mulut buat biasa balik. In kuntum muqinin. Muqini rendah sikit lagi. Muqinin. Cuma hati-hati jangan sampai jadi kaf. Okey, terus La ilaha illa huwa. Allah naik balik. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum Wa yumitu rabbukum. wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Bacaan bagus pada baris-baris ni ya. Cuci sikit tu biasalah tu. Jadi maksudnya begitulah hal keadaan dia ya. Kadang-kadang kita terlepas. Kadang-kadang antara mama tu nun pula dia terlepas. Jadi kena kata apa? Lihat satu-satu ya. Jadi overall keseluruhannya ya, kekalkan bacaan ni. Cuma bukaan tu lah ya. Kadang-kadang kita rasa macam dah rendah ya. Tapi keluar suara tu masih meninggi lagi. Okey, alhamdulillah. Kita habis pukul 10 belajar sampai pukul 10 dah. Pukul 10 ya. Okey, terima kasih pada Puan Nuriah ya. Puan Norizan minta maaf nanti minggu depan kita sambung lagi ya ayat seterusnya. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ini ya. Alhamdulillah. Jadi nanti kita sembah-sembahkan lagi ya pada rakan-rakan kita. Santai-santai je kita ngaji ni ya. Jangan stres ya. Insya-Allah kita akan diskusi lagi ya tajuk-tajuk ya yang seterusnya yang telah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita kekuatan untuk faham, untuk amalkan ya dan istiqamah ya dengan ilmu ini ya. Sebab ilmu Quran ni kalau kita tak rasa susah, tak rasa mujahadah, dia tak nama ilmu. Ya, dia memang kena rasa mujahadah sikit ya, kena korban masa ya, korbankan tenaga ya untuk datang, untuk hadir ya, berikan masa insya-Allah. Ya, maka Quran itu akan mudahkan urusan ya. Allah Taala akan mudahkan urusan kita insya-Allah. Jadi sekadar itu pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak semua sekali lagi atas kehadiran. Begitu juga pada Arhesh ya yang menganjurkan. Jadi untuk itu kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa. Waalaikumsalam Ustaz. Terima Terima kasih. kasih Ustaz. Terima Terima kasih kasih Ustaz. Ustaz. Terima Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita berjumpa minggu depan. Saya akan create YouTube channel untuk kelas Ustaz hari ini. Oh, Nanti saya nak minta izin dengan Ustaz untuk gunakan gambar Ustaz. Boleh Ustaz? boleh. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada hadirin sekalian. Ustaz. InsyaAllah nanti saya sharekan Terima playlist. kasih Ustaz. Tak nota ada Ustaz Admin. Nota